Hai guys, dan selamat datang ke channel Simple Investor. Jadi untuk hari ini telah masuk bulan keempat, saya telah pun melabur ke dalam Stashaway. Mesti korang tertanya-tanya berapakah keuntungan ataupun kerugian yang telah pun saya alami. So korang jangan risau, saya akan cerita semua benda. Pasal saya nak juga ceritakan di mana betapa hebatnya ekonomi Malaysia sekarang telah pun jauh meninggalkan ekonomi US. Mesti korang dengar ajaib kan? Tapi jangan risau, kita akan ceritakan sebentar nanti selepas korang dengar daripada sponsor kita, iaitu Bybit. Jadi video hari ini dibawa oleh Bybit, yang di mana kalau korang belum lagi ada exchange kripto, korang boleh daftarlah di Bybit, yang di mana trading fee di Bybit adalah antara yang paling rendah di dalam dunia. Dan andai kata korang tak nak trading pun, korang boleh staking korang punya stablecoin seperti USDT ataupun BUSD, yang di mana korang boleh dapat sehingga 10% dividen setahun, which is sangat tinggi. So kalau korang berminat, korang boleh daftarlah Bybit menggunakan link yang saya letakkan di bahagian description. So jom kita mulakan, let's go. Alright guys, jadi sekarang ini saya berada di dalam apps Stashaway. Saya pakai phone, korang boleh juga login di PC. So kalau korang berminat dengan Stashaway ni, korang boleh daftar lah guna link yang saya letakkan di bahagian description dan dapatkan 6 bulan free of management fee. So korang dah jimat lah kat situ. So nampak, korang tak nampak apa-apa kan, sebab saya tekan gambar mata ni. So bila kita tekan gambar mata ni, tada! So saya ada lebih kurang 5.7k. 4.7k ini berada di dalam portfolio very agresif ataupun senang cerita S&P 500, dan lagi 1000 berada dalam Stashaway Simple, which is tak kisahlah, kita nak tengok yang atas ini. Kita nak tengok berapakah keuntungan. Jeng jeng jeng, tada! Jadi keuntungan kita setelah 4 bulan melabur ke dalam Stashaway adalah RM129, RM130 lah. So dalam sebulan lebih kurang RM30 lah kita untung, which is okay lah kan, dengan bermodalkan 4.7% ini. So saya deposit 4.6k, dia dah naik 4.741, dapatlah return ini. Okay, jadi mesti korang perasan kan, yang di mana kita punya kenaikan ni dah tak banyak. Contoh korang tengok sebelum ini dia naik macam tangga kan, tapi kat sini korang perasan tak, nampak tak kat bahagian sini, bahagian biru ni kan, ada naik sikit je. Itu sebab apa? Sebab saya telah pun menukar saya punya monthly investment saya ataupun deposit bulanan saya daripada RM1,000 sebulan menjadi RM100 sajalah sebulan. Jadi korang jangan tanyalah kenapa dia berkurang, sebab saya dah tak banyak duit kan. Kita punya income dah kurang. Sekarang ini kan kalau korang perasan, ekonomi di US, hampir ke semua company di US yang famous seperti Amazon, Twitter, Facebook, semua sedang mengcut cost lah. Mereka memecat semualah pekerja mereka. Facebook memecat 11,000, Amazon pecat 10,000, Twitter pecat 4-5k macam tu. Memang ramailah orang dia orang pecat. So sebab saya tak boleh nak pecat diri sendiri, so saya pecat lah saya punya duit ni. So kita cut cost dekat sini lah. So apabila kita pergi kat bahagian asset ni, kat atas ni, korang boleh nampak lah saya invest dalam S&P 500 dan juga cash. Maknanya 99% kesemuanya berada di dalam S&P 500 lah. Bagi saya ini adalah cara yang paling murah lah compare dengan cara-cara yang lain untuk korang invest ke dalam S&P 500. Tapi tak murah sangat lah. Sebab apa? Dia ada dua layer. First, ETF ni punya fee, and then ada lagi fee daripada Stashaway fee, dalam persen-persen lah. So benda itu akan cut korang punya profit lah sebenarnya. Kalau profit lah, kalau rugi korang makin bertambah rugi. So itu adalah lumrah lah bila korang melabur ke dalam ETF. Ada masa untung, ada masa rugi, tapi bila kita tengok history long term memang menaik lah, meroket ke bulan. Tetapi kita tak boleh menggunakan history sebagai guidance lah ataupun panduan, which is benda itu sangat tak sustainable lah. Tapi nak buat macam mana, itu saja yang kita ada, data yang kita ada. So kita terpaksa lah menggunakan data. Sebab bila kita nak expect future, kita nak mempredik masa depan, itu adalah jauh lebih sukar compare dengan tengok data lama. Sebab nak predict the future ini, itu sebenarnya kuasa Tuhan sebenarnya kalau kita boleh predict future kan. Tapi nak buat macam mana? So the best way is kita tengok history and then kita cuba predict lah. So kita akan campurkan dua-dua and then kita membuat decision daripada situ lah. Itu adalah cara yang terbaik lah untuk kita membuat apa-apa pelaburan. Kita tengok data yang ada dan juga kita membuat prediction berdasarkan kebolehan sesebuah company itu. Jadi apabila kita melabur ke dalam S&P 500 ini, basically kita cuba melaburlah kepada kebolehan US pada masa hadapan ataupun kemajuan yang bakal dialami oleh US pada masa hadapan. Dan S&P 500 ni memang diinvest ke dalam top 500 company lah yang terbesar berdasarkan market cap. So yang saya gunakan adalah iShare Core S&P 500 ETF dengan ticker code-nya IVV. So ada banyak lah. Kalau Vanguard lain lah, ada yang Vanguard, tak silap saya ETF provider Vanguard lah yang paling murah, dia punya management fee. So saya tak tahu kenapa Stashaway memilih iShare ni. Mungkin diorang punya collaboration tu lagi senang kot daripada pihak Stashaway. Mungkin diorang dapat deal ke apa, saya pun tak tahulah kenapa diorang pilih, tapi itulah dia. Dan bonus kita nak tengok Stashaway Simple saya dapat 3% dividen, even saya hanya letak parking sajalah duit saya di Stashaway Simple ni. Korang boleh nampak kan, total return saya adalah RM32 menggunakan Stashaway Simple ni, which is baik lah. So saya dah dapat dividen beberapa kali di sini. Pada 14 November saya dapat dividen RM2.30, saya dapat dividen lagi RM2, lepas tu pada bulan 9 saya dapat lagi dividen RM2, lepas tu bulan 8 saya dapat lagi RM1.07. Wah, memang dia menaik lah. Sebab apa menaik?
naik sebab dia punya ni naik lah. Nampak ada kena gambar naik tu. So berapa lama benda ni boleh bertahan, kita tengoklah macam mana kan. So itu adalah update mengenai StashAway Simple dan StashAway secara keseluruhan. Jadi sekarang ini kita nak lihatlah sedikit apa yang sedang berlaku di dalam market US menggunakan TradingView dan di PC lah. Lepas tu kita nak tengok ekonomi Malaysia dan juga ekonomi Indonesia. Alright guys, jadi sekarang ini kita berada di TradingView. Basically apa yang korang beli tadi di StashAway, inilah dia. So korang boleh nampak lah sekarang ini sedang menurun, tapi walaupun menurun saya sedang mengalami keuntungan. Pelik kan? Itulah namanya DCA. Sebab saya mula dalam bulan, kita dah masuk bulan keempat kan. So kalau kita cuba backtrack balik 4 bulan yang sebelum ini, kita boleh nampak lah even kita beli dekat harga ini pun, tapi sebabkan lagi 3 bulan itu kita beli pada harga yang bawah ini, dan bila dia naik saja kita dah mengalami profit lah. Walaupun tak banyak, walaupun RM100 saja, itu adalah a good start lah. Jadi walaupun kita sedang lihat sekarang ini dia macam mengalami downtrend, tetapi bila kita zoom out, bila kita ke belakang, korang tengok kat sini kan 396, bila kita ke belakang, sebenarnya rendah. Nampak betapa rendah, boleh pergi lagi. Maknanya pada tahun 2008 waktu ekonomi down, itu down sebab housing bubble 2008 di US. Tengok ni 67 paling rendah, tapi sekarang kita scroll sebenarnya berada di atas. Korang bayangkan apabila korang berjaya invest pada waktu yang sangat barai, iaitu waktu semua orang tak berani nak beli, semua orang rasa takut, waktu market berdarah-darah lah, memang koyak masa tu, tapi sebenarnya itu adalah waktu yang paling murah lah. Macam pada waktu COVID dahulu, korang boleh nampak dia jatuh banyak kan waktu COVID March 2023 kat sini. Memang waktu ni tak ada siapa nak beli, memang semua orang expect the worst, tapi bila kita tengok balik memang dia naik. Even sekarang dah jatuh pun still lagi untung. So that is the power of DCA and long term lah in market. So sebab itulah hampir ke semua influencer financial ataupun kewangan lah, tak kisahlah di Malaysia ke, tapi mostly di US memang mereka akan prefer lah. Even Warren Buffett pun dia lebih prefer untuk orang beli S&P 500 ini sebab kebolehan individu untuk memilih stok yang betul secara konsisten untuk jangka masa yang panjang adalah kurang ataupun sangat-sangat rendah lah. So nak mudah nak senang pump saja ke dalam S&P 500, tapi benda ni sangat depend lah kepada kemajuan US. Andai kata US dah tak maju lagi, bermaksud mereka dah tak ada innovation, mereka dah tak pegang market share, mereka punya produk dah tak ada siapa nak guna, benda ini akan jatuh ataupun kita takkan dapat lah growth, kita akan rugi sahaja lepas ini. So itu adalah decision yang korang kena buat lah. Selagi korang ada kepercayaan kepada US, lagi itulah benda ini boleh bertahan lama dan menghasilkan keuntungan lah kepada korang. Tapi kalau korang dah tak percaya US boleh pergi jauh lagi, so memang bye bye, better korang lari jauh-jauh, korang pergilah tempat lain yang mana korang rasa boleh grow. Itu adalah prinsip basic. Korang hanya invest pada benda yang korang yakin, korang faham dan korang predict benda itu boleh meningkat lagi lah pada masa depan. Yang penting dia dapat memberi value. Dan apabila kita lihat juga di DXY ataupun US Dollar Currency Index, kita boleh lihat di mana kekuatan duit US dollar telah pun jatuh seperti ditimpa tangga lah. Sebelum ini mereka menjalani line ini dengan sangat baik, tetapi korang boleh nampaklah kejatuhannya melanggar tanpa batasan dan keep on jatuh lah buat masa sekarang ini, menyebabkan harga ringgit kita menguat lah compare to US dollar. So bila kita compare dengan US dollar, Malaysia ringgit memang basically sama je lah, memang menjadi indikator pun. So daripada paling tinggi RM4.75, hampir-hampir RM4.75 telah pun jatuh kepada RM4.54 sahaja. So korang rasa macam mana? Adakah ini berita baik ataupun berita buruk lah? Macam orang yang menerima gaji dalam USD memang sangat sedih lah, tapi kalau orang yang menerima ringgit dan suka invest ke dalam USD ataupun benda stok-stok di luar negara, memang ini berita yang gembira lah sebab kebolehan mereka untuk purchase benda yang lebih mahal adalah lebih tinggi. Dan inilah yang menakjubkan, kita baru dapat berita lah, iaitu 4 hari lepas, di mana Malaysia punya GDP ataupun KDNK telah pun meningkat sebanyak 14.2%, iaitu 2 digit geng. 2 digit kita punya growth, which is sangat tinggi gila bapak lah. Ini growth yang dialami lah oleh China pada seketika waktu dulu lah, pada waktu mereka baru nak naik, tapi sekarang mereka dah terlalu besar untuk mempunyai growth macam ni, mereka dah tak dapat lah. Dan apabila di negara-negara Europe, memang dia punya growth memang takkan jumpa lah nombor 14 ataupun nombor 2 digit ini. So Malaysia dapat mencapai nombor ini, which is sangat-sangat gila lah sebenarnya, sangat-sangat hebat. Maknanya kita punya pendapatan ataupun kita punya hasil produksi negara Malaysia telah pun meningkat. Jadi ini adalah data Q3 lah, 15.8 untuk bulan Julai, 15.3 untuk bulan Ogos, 11.6% untuk bulan September. So bila kita prorate ataupun kita average kan, untuk 3 bulan ini kita akan dapatlah growth untuk Q3 adalah sebanyak 14.2, dan apabila kita compare dengan Q2 2022 adalah 89% sahajalah GDP Malaysia. Jadi kita boleh nampak berlaku peningkatan ini mostly adalah daripada services lah, daripada 12% pergi ke 16%. Walaupun hanya 4.7% saja kenaikan, tetapi dia adalah merangkumi share yang besar lah. So kalau kita compare dengan ini, memang naik sampai 9.7%, tetapi share-nya adalah 6.1%.
satu. So bila kita tengok dalam jumlah ringgit ataupun USD, ianya tak banyak lah beza. Tapi bila kita tengok ini, walaupun 4% saja naik, tapi share dia adalah sangat-sangat besar. So apa yang kita boleh rungkaikan daripada sini, Malaysia adalah negara yang menghasilkan banyak services lah. Kemudian nombor 2 adalah sektor manufacturing and agriculture, mining and construction. So construction memang sangat sikit lah sebenarnya, share-nya hanyalah sekitar 3.5% saja. So memang kita pun faham lah, Malaysia memang negara services pun kalau korang tak perasan lagi, dan di sinilah banyak duit buat lah. So basically dia punya growth ataupun sesebuah negara punya trajectory ataupun mereka punya perjalanan, biasanya mereka akan mula daripada farming dan juga resources lah, seperti mining ke, quarrying ke, and then agriculture first lah, and then resources lah seperti rubber, quarry, benda-benda semua. And then apabila negara tu dah maju sikit, lepas tu baru akan pergi ke manufacturing lah, and then dah maju sikit barulah akan pergi ke services. So ini adalah good step lah, memang a good step, kita dah lebih banyak kepada services. Dan kita faham lah kenapa services di Malaysia ni agak tinggi, sebab negara kita ataupun rakyat Malaysia mempunyai talent pool yang sangat besar dan juga kebolehan bercakap dalam English yang sangat nationwide lah. Bermaksud kalau kita cakap English di mana-mana saja di Malaysia, hampir semua orang boleh faham, memang sangat elok lah. Dan kita juga mempunyai harga yang sangat rendah ataupun gaji orang yang murah lah. So bila pelabur-pelabur luar yang dalam bahagian services ni memang sangat-sangat suka lah, talent banyak, skill yang elok, tapi gaji yang murah. Memang pelabur-pelabur luar memang sangat suka lah sebenarnya. Cuma keburukan dia kepada rakyat Malaysia lah, if ada degree pun gaji korang akan berada di 2K dan ke bawah. Jadi benda ini menjadi double edged sword lah. Memang kita kena cari a sweet spot lah, di mana kalau gaji terlalu tinggi, pelabur luar ataupun majikan tak nak ambil lah pekerja di Malaysia. Tapi kalau gaji murah sangat pula, penduduk Malaysia tak akan berasa tenang lah, sebab tak mampu nak sara hidup. So nak tak nak kena cari a sweet spot lah sebenarnya. So hopefully in long term makin banyak peluang pekerjaan bakal diwujudkan di Malaysia. So kita tengoklah macam mana kan. Saya pun tak tahulah macam nak predict the sweet spot tu. Memang kita secara dasarnya kita memang akan biarkan market lah yang buat kerja, biarkan market efficiency lah yang decide semuanya. Biasanya macam tu lah. So that is capitalism at work lah. Sebab nak harapkan kerajaan provide peluang pekerjaan memang fail. So memang kita harapkan swasta sajalah yang membantu mendecidekan semuanya. Basically itulah cara dunia bekerja sekarang ni kan. So even dengan kita punya KDNK ataupun GDP growth yang sangat tinggi, tetapi inflasi di Malaysia hanyalah sekitar 4.5% saja. So kalau kita compare dengan US punya interest rate adalah dinaikkan sampai ke 4% baru-baru ini, iaitu pada sekitar bulan ni lah, pada bulan November, daripada 3.25 telah pun dinaikkan ke 4% lah interest rate. Tetapi GDP growth di US hanyalah 2.6% saja. Tetapi dia boleh naik interest kau-kau. Malaysia GDP naik tapi inflation rendah, 4% saja. Kira separuh lah daripada apa yang berlaku di US. So akibatnya kita punya bank negara ataupun OPR dinaikkan sangat-sangat slow lah, iaitu 0.25% saja, which is good lah. Memang logically dia orang naikkan slow dan tak banyak lah, sebab inflasi rendah, GDP tinggi, memang sangat nice lah. Memang perfect lah Malaysia sekarang ni. Saya pun tak tahu kenapa. Even kita telah pun mengalami ketidakstabilan daripada segi politik. Dalam masa satu term je kita sudah pun menukar 3 kali Perdana Menteri, which is gila lah kan. Tapi kita lagi perform daripada negara-negara lain. US pun kalah dengan kita. Euro memang fail lah sekarang, memang nak lingkup. Indonesia, jiran kita yang di mana sering dikatakan bakal memotongi Malaysia ataupun diorang punya future memang sangat-sangat bright katanya lah. Tetapi bila kita lihat di sini, mereka punya prestasi ekonomi mereka di kuartal ketiga adalah hanya 5.7%. Malaysia 14% kan. So kira triple mumble lah. Memang gila-gila lah sebenarnya Malaysia ni kan. So korang rasa macam mana? Adakah Malaysia punya growth ini sangat-sangat nasib saja ataupun telah pun di-influence sebab dah nak pilihan raya kan? So kita tak tahulah macam mana. Hopefully benda tu berterusan, dan sekarang ini hanya tinggal lagi sebulan setengah saja kan. Berapa minggu saja. Dalam 6 minggu kita akan menutup lah Q4 kita, dan andai kata kita teruskan lagi prestasi yang baik ini, kemungkinan besar kita punya GDP untuk satu tahun ataupun pada GDP untuk tahun 2022 ni boleh mencapai 2 digit, siapa tahu kan. So hopefully kita berjaya lah meneruskan kita punya perjuangan ini, dan hopefully Malaysia boleh jauh mengatasi US. So kita tak payah invest di S&P 500, kita invest dalam Malaysia je. Kalau boleh macam tu lah kan. So let's see lah what happen. So guys, terima kasih banyak kerana menonton. Itu adalah update pelaburan saya di S&P 500 di Stashaway menggunakan flexible portfolio. So kalau korang berminat, korang boleh daftarlah Stashaway menggunakan link yang saya letakkan di bahagian description. Dan juga kalau korang belum lagi ada account Bybit, korang nak trading crypto, korang nak parking korang punya stablecoin dan dapatkan dividen 10%, korang boleh gunalah Bybit. Korang daftarlah guna link yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen. Dan kalau korang juga belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tekan sekarang juga, korang memang terbaik. Jadi kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.